Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang tajuk untuk penjelmaan ataupun transformasi bagi soalan trial SPM 2021 untuk beberapa negeri lah. Okey, so kita ambil nota dahulu. Dalam tajuk pembesaran ini, apa yang kita belajar? Okey, kejap. Kita belajar berkenaan dengan sekiranya dia sama saiz. Dia ada 4. 3 lah sebenarnya. Okey, 1. Kita ada translasi. Yang kedua kita ada putaran. Putaran ni kita ada yang 90 darjah ataupun 180 darjah. Dan yang ketiga kita ada pantulan. Manakala sekiranya dia saiz yang tidak sama, kita ada pembesaran. Okey, kita akan tengok satu persatu beberapa contoh untuk negeri-negeri inilah. Okey. Yang pertama, Raja 10 untuk Perak punya Raja 10 menunjukkan sisi 4 ABCD, EKLM dan EFGH dilukis pada satu sata kartes. Sisi lengkap sisi 4 EFGH ni EFGH ialah image. So labelkan ini ialah image bagi sisi 4 ABCD. Mana ABCD? Okey, yang besar ni ialah objek dia lah maksudnya. Okey, di bawah transformasi VU. Okey, kalau VU kita akan buat U terlebih dahulu kemudian baru V. Dekat sini pun dia dah bantu awak U dulu baru V. Okey, maksudnya macam mana? Apa-apa transformasi adalah daripada objek ke image. Kalau dekat sini kita dapati ada 3 objek, 3 gambar. ABCD. Lepas tu yang besar lagi ada EMLK. Yang kecil ada EHGF. Okey, so yang pertama, objek ni dia akan yang pertamalah objek yang disebutkan yang pertama. Image yang disebut tu ialah yang ketiga. Mana yang kedua? Mana yang lagi satu tu ialah yang kedua. Okey, kalau dekat sini kita nampak bahawa dia adalah pantulan. Macam mana nak kita pasti dia punya pantulan? Okey, saya dapat tips daripada seorang cikgu. Dia kata macam ni. Kita ambil 3 huruf. Contoh kita ada ABCD kat sini. A, B, C dan juga D. Yang besar ni adalah E, K, L, M. E, K, L, M. Ni yang sama saiz. Macam dalam ni dia kata ABCD EKLM. EKLM. Okey, apa nak buat? Tengok dekat sini. A dan juga E. Pasangannya AE. Apa nak buat? Gariskan AE. Dah. Lagi, dia punya pasangan dia apa lagi? Dekat sini kita ada B dan juga K. Gariskan B dan juga K. B dan K. Ini B dan juga ini K. Gariskan. Okey, kita ambil 3. Sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. C dan juga L. C dan juga L. C dan L. Okey. Nota dia macam ni. Dengar dengar sampai habis, lepas tu awak boleh faham. Sekiranya 3 garisan yang buat ni dia tidak menyilang ataupun tak bersilang pada mana-mana, ini sebenarnya ialah pantulan. Kita ambil 3 titik, lepas tu kita buat silang, buat garis-garis, dia tidak menyentuh mana-mana, itu ialah pantulan. Kalau 3 garis, 1, 2, 3, dia bersilang tapi tak cantik macam ni. Ini ialah putaran 90 darjah. Kalau dia bersilang dan juga bersilang. Dia cantik tengah-tengah ni, dia bertemu. Ini ialah putaran
180 darjah. Okay, kita akan tengok contoh-contohnya. Okay, jadi kita dah dapat kenal pasti bahawa ini ialah pantulan. So, U tu kita dah boleh tulis. U ialah pantulan. Kalau pantulan, kita kena tahu garisnya kat mana. Pantulan pada garis. Okey, untuk pantulan, kita dah buat garisan ni tadi. Kita cari berapa kotak. 1 kotak, 2 kotak. 2 bahagi 2 dapat 1. So, 1 kat sini. Sini tengah-tengah dia. Sini ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bahagi dengan 2 dapat 5. So, kita kira warna biru pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup 2 titik yang ni kita gariskan. Okey, kita ambil pembaris dan gariskan yang ni. Okey, ini adalah dia punya saya buat warna biru. Itu ialah garis pantulan. Okey, dekat gini apa nama garis ni? Dia memotong pada Y sama dengan 6. Jadi, jawapannya ialah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Selesai yang pertama. Yang kedua, V. Bila dah jadi, dia jadi yang ni. E, M, L, K. Okey, kita tahu dia jadi besar ke jadi kecil. Besar ke kecil ke tak kisah, berubah saiz. Kita dah tahu ianya ialah pembesaran. Okey, untuk pembesaran kita kena tahu faktor skala. Okey, faktor skala ialah imej bahagi dengan objek. K sama dengan I per O. Kalau lupa awak ingat A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jumpa I dulu. I, J, K, L, M, N, O. I dulu baru O. Imej dulu baru objek. Kita dah label ini ialah imejnya. So, berapa kotak imej? 1 kotak, 2 kotak. 2 kotak imej per dengan objek ialah 1, 2, 3, 4. 2 per 4 boleh kecilkan jadi 1 per 2. So, pembesaran faktor skala 1 per 2 berpusat di... Okey, dekat mana pusat dia? Kalau tengok dekat sini, antara E, H... dia ada 2 ni kan? E, H, G, F dengan E, M, L, K. Ada satu yang tak berubah dekat sini, E. So, sebenarnya dia berpusat di E. Atau kalau confused juga, boleh sambungkan antara objek dan imej. Kita akan bertemu di sini. Okey, jadi lengkap jawapan kita. Pantulan pada garis Y sama dengan 6. Pembesaran faktor skala 1 per 2 berpusat di E. Selesai yang tu. Seterusnya, soalan kata diberi bahawa sisi 4 ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 210. ABCD yang mana? Yang kecil ke yang besar? Kita tengok balik. ABCD tu yang besar. Itu ialah yang objek tadi. ABCD ialah objek tadi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili rantau berlorek. Okey, maksudnya apa? Okey, kalau dekat sini kita tahu dia punya yang besar tu sama. So, kita kena cari dulu luas imej yang tidak berlorek ni. Berapa luas imej? Dekat buku soalan tu dekat depan dia ada tulis. Rajin-rajin belikkan dekat depan tu. Okey, so kita nak tahu dia punya luas imej. Formulanya ialah luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Berapa K? Kita dah kira. K tadi ialah 1 per 2. Kuasa 2 darab dengan luas objek ialah 210. Jadi, kita kira berapa dapat. Okey, so kita kira kurungan 1 per 2
kuasa 2 darab dengan 210. Akan dapat 52.5. 52.5 adalah luas imej. Soalan tanya apa? Luas rantau berlorek. Okey, luas rantau berlorek kiranya luas berlorek ialah luas yang besar 210 tolak imej yang kecil 52.5. So kita akan dapat 210 tolak dengan answer. So kita akan dapat 157.5. Okey, selesai yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan kuantan. Okey, Raja 7 menunjukkan 3 sisi 4 ABCD, PQRS dan TUVS dilukis pada satu satah kertas. Okey, ABCD ialah imej. ABCD ialah imej bagi PQRS. PQRS, okey, yang besar ni. So, yang besar ni ialah objek. Maksudnya, objek ni, saya dah bagi tahu objek kita mestilah transformasi daripada objek ke imej. Itu nombor 1, ini nombor 3. Yang tak dilabelkan itu nombor 2. Okey, daripada 1 pergi ke 2, kemudian pergi ke 3. Okey, dia kata di bawah transformasi YX, jadi kita buat X terlebih dahulu. Langkah pertama kita terus tengok saiznya berbeza. Nombor 1 pergi ke nombor 2. Itu ialah pembesaran. So kita tulis pembesaran. Ejaan kena betul Pembesaran faktor skala. Faktor skala, berapa faktor skalanya? Faktor skala K sama dengan imej per dengan objek. Imejnya berapa? Imejnya kat sini. 1, 2. Imejnya 2. Objeknya ialah 1, 2, 3, 4. Macam sama macam tadi. 1/2. Pembesaran faktor skala 1/2. Berpusat di... Okey, dekat mana pusat dia? Sama macam tadi. Titik ni tidak bergerak. So, jadi berpusat di S. Y. Okey, kita nak tengok ni apa sebenarnya pantulan ke ataupun putaran ke. Jadi kadang-kadang kalau kita dah nampak tak ada masalah. Tapi ada pelajar dia tak boleh berimajinasi sama ada ini ialah pantulan ke putaran ke. Susah untuk dia nak berimajinasi. Jadi kita buat satu lagi kaedah. Macam saya kata, ini awak salin sahaja semula. Sini ialah ABCD dan juga TUVS adalah yang sama kan. ABCD TUVS. Salin je daripada soalan. Salin sahaja daripada soalan. Okey, apa nak buat ni? Kita nak kenal pasti dia dulu. Sama ada dia pantulan atau putaran. Saya tahu kalau yang dah pandai tu memang dah nampak putaran. Tapi macam mana kalau yang tak boleh nampak tu kita bantu. Jadi kat sini kita ada pasangan antara A dan juga T. Yang pertama huruf pertama dengan pertama. A dan juga T. Ambil pembaris, sambungkan A dan juga T. A, T sambung. Selesai. Kemudian kita sambung pula antara B dan juga U. Okey, kita sambung B dan juga U. Alright. Yang ketiga, syarat dia mesti guna 3 3 nombor. C dan juga V. Okey, C dan juga V. Dia bersilang tapi berterabur. Tak cantik. Jadi, ini ialah putaran. Sebab tadi saya kata apa? Kalau dia bersilang cantik, dia putaran tapi 180. Kalau bersilang dia tak cantik, ni namanya tak cantik lah ni. So, jadi putaran 90 darjah. Jadi, Y itu ialah putaran 90 darjah.
Kalau 90 darjah, kita kena tahu pula sama ada diikut jam ataupun lawan jam. Okey, so ni garis tadi kita dah boleh padam sebab kita nak tahu je dia putaran ke, pantulan ke, apa. Okey, putaran 90 darjah. Lawan jam ke, ikut jam ni? Okey, so kita tengok. Ini objek. Ini image. Kalau awak tengok dekat sini, ini pukul 12, dia pergi sini jadi pukul 3. So dia sebenarnya ikut jam ke sini. Okey, dia ikut jam. Alright, kemudian kita kena tahu dia punya pusat di mana. Pusat dia kat mana? Okey, so cara untuk nak mencari pusat putaran ialah, okey, salin nota ni. Macam mana nak cari pusat putaran? Pusat putaran. Cara nak cari pusat putaran ialah yang pertama, buat anak panah dia punya arah pergerakan. Macam ni kita tahu daripada sini ke sini. Ikut jam. Yang kedua, buat huruf L yang jauh dari arah putaran. Mana L? Kita akan wujud 2L. Contohnya, yang sepadan dengan S adalah D. Kita boleh buat 2L sama ada macam ni, warna merah, atau macam ni, warna hijau. Mana yang lagi jauh daripada anak panah ni? Warna hijau. Maknanya warna merah ni kita padam. Lepas tu, apa langkah yang ketiga? Langkah yang 3, kira petak dia. Kira L tu ada berapa petak. Jadi kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan biasanya petak tu memang dia akan jadi genap. Kalau ganjil, mungkin awak salah ambil pasangan dia. Okey, 6. Okey, langkah ketiga kira L. Langkah keempat, L tadi tu bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2 dapat 3. Okey, lepas tu langkah kelima, kira petak tu balik. Kira yang berapa tadi? Katakan 3 tu kan, kira L tu balik. Okey, kira L adalah 3. Dekat sinilah, mana-mana pun boleh 1, 2, 3. Berhenti di sini. Bila berhenti dekat sini, mana dia punya bucu dia? Bucu dia kat sini kan? Berapa kotak lagi nak sampai ke bucu L ni? 2 kotak. Jadi 2 kotak, keluar 2 kotak daripada situ. 1, 2. Di sini. Okey. Kita dapat kira L, kira petak. Kalau dah kira petak, dapat tengah-tengah, ni jawapan dia. Tapi bila dah kira-kira, dekat sini berhenti, berapa kotak nak ke bucu ni? 1 kotak. Jadi 1 kotak turun ke bawah, keluar balik. Boleh? Okey, tengok beberapa contoh, nanti awak akan faham. Okey, tadi putaran 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam, berpusat di... Okey, dekat mana pusat kita ni? Kita ada dekat sini negatif 1, 0. Di negatif 1, 0. Boleh? Okey, selesai yang tu. Okey, seterusnya soalan macam ni memang lepas tu dia akan suruh kira luas. Kita tengok apa dia tanya. Diberi luas kawasan berlorek ialah 120. Hitung luas dalam cm persegi sisi 4 ABCD. Kali ni dia dah bagi luas kawasan berlorek 120. Okey, mana kawasan berlorek? Okey, ni kawasan berlorek. So, dia nak tanya untuk ABCD. ABCD ni sama saiz dengan UVTS. Kawasan berlorek ni tadi ialah objek, betul? So, ini ialah image dia lah. Kalau yang besar tu objek, ini ialah image dia. Image dia berapa? Tak tahu. Kita boleh labelkan image dia sebagai X.
Okey, so kat sini image ialah X. Objek ni mana? Semua ini ialah kawasan objek sebesar-besar ni. Jadi, kawasan berlorek tambah dengan kawasan X. Saya ulang balik. Maksudnya, image ni ialah kawasan X. Ni. Objek mana? Keseluruhan objek ini ialah kawasan dia. Iaitu kawasan berlorek tambah dengan X. Kawasan berlorek tadi dia dah bagi dalam soalan. Dah bagi dalam soalan ialah 120. Jadi kita masukkan dalam rumus. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, luas image tahu tak? Tak tahu. X sama dengan K. Berapa K tadi kita kira dekat atas ni? 1/2. Jadi, 1/2 kuasa 2 dalam luas objek. Luas objek ialah kawasan berlorek 120 tambah dengan X. Boleh? 120 betul Okey. Jadi, selesaikanlah berapakah X sebenarnya. Soalan kita tanya X lah. Kita nak tahu berapa nilai X. Okey, macam biasa, kalau nak direct guna kalkulator pun tak ada masalah. Jadi kita kira X sama dengan dalam kurungan 1/2 kuasa 2 darab dengan dalam kurungan 120 tambah dengan X. Tutup. Shift, solve, shift, solve. So dapatlah X sama dengan 40. Selesai. Untuk contoh berikutnya, kita tengok untuk soalan SMKA. Okey, Raja 4 menunjukkan satu titik M pada satah kartes. Okey, dia kata transformasi P ialah translasi 2 negatif 4. Kalau translasi, awak ingatlah kaki Abah. Apa nak ingat kaki Abah pula? Kaki itu maksudnya kanan. Positif jadi kanan. Kalau negatif jadi kiri. Lepas tu yang bawah ni, kalau positif atas, negatif dia bawah. Kadang-kadang dia terbalik, awak pergi kanan kiri, atas bawah dulu, so tak boleh. Kanan kiri. Manakala transformasi Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Dan juga transformasi Q ialah transformasi 2 saja. Sorry. Kemudian soalan kata, nyatakan koordinat bagi titik M di bawah gabungan transformasi berikut. P kuasa 2. Jadi, macam mana nak buat? Okey, tengok M dekat mana. Okey, transformasi P. Dia nak P kuasa 2 Yang pertama, dia nak P kuasa 2. Translasi 2 negatif 4. Okey, kita bermula di mana? Kita bermula di sini. Okey, kita bermula di sini. Maksudnya kaki Abah. Nilai positif. So, kita pergi ke kanan. Berapa kanan? 2 kanan. 1, 2. Okey, lepas tu 4 negatif. So, jadi turun ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Okey, berapa koordinat ni? 6 negatif 1. Okay, jadi macam nak tulis jawapan, tulis saja 6 negatif 1. Kemudian kita ada 2 kali P. Maknanya kita jalan lagi 2, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4 dekat sini. Jadi dia punya koordinat ialah 8 negatif 5. Selesai. Okey. Seterusnya soalan tanya untuk PQ. Transformasi PQ. Transformasi PQ, kita akan bermula dengan Q terlebih dahulu. Okey, kita mula Q terlebih dahulu. Apa itu Q? Q ialah putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat di 1, 1. Okey, so kita labelkan dulu 1, 1 kita di mana? 1, 1, 1, 1. Sini. Okey, apa nak buat? Gabungkan ataupun sambungkan daripada pusat putaran dengan objek. Kita bermula di M. Okey, so kita buat huruf L.
Dah buat huruf L, langkah seterusnya pada pusat lukis gambar jam. Okey, jam kita sekarang menunjukkan pukul 3. Okey, kan kita ada jam. Sini pukul 12, 3, 6, 9. Soalan kata ikut arah jam. Kita punya jarum jam dekat situ. Ni. Ikut arah jam, dia akan pergi ke pukul 6. Dia akan pergi ke pukul 6 dekat bawah ni. Jadi berapa kotak ni? Kita kira lah. 1, 2, 3, 2. So dia bergerak. Tik-tok, 3, 2. Oh, belum sampai lagi. 3, 2. So sampai kat sini. Dia berhenti sampai sini. 1, 2, 3, 1, 2. Berhenti dekat situ. 3, 2. Okey, seberapa koordinat ni? 3, negatif 2. 3, negatif 2. Baru selesai Q, kemudian kita buat P. P tadi translasi 2, negatif 4. 2, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. So, berhenti dekat sini. Jawapan kita ialah 5, negatif 6. Boleh? Okey, seterusnya tengok untuk soalan Terengganu MPP3. Rajah 8.1 menunjukkan titik A dan titik B dilukis pada satu sata kertas. Titik transformasi T ialah translasi 1, negatif 3. So, kaki maksudnya ni dia akan pergi kanan, ini pergi bawah. Dan transformasi R ialah satu putaran siapa darjah ikut arah jam berpusat di B. Okey, apa soalan dia? Nyatakan koordinat imej bagi A di bawah transformasi RT. So, kita dapat mula di A. Kita nak buat RT. RT. So, kita nak buat apa dulu? Okey, kita akan buat T terlebih dahulu, baru R. Okey, apa dia? T translasi. Okey, 1, negatif 3. 1 tu pergi ke kanan, 3 turun bawah. 1, 2, 3. Sini, berhenti dekat sini. Kemudian, apa jadi? R. Transformasi R ialah putaran seberdarjah ikut arah jam berpusat di B. Apa nak buat? Antara titik kita last gerak tadi, kita buat huruf L sampai kepada B. Next, pada pusat putaran, ini ialah pusat putaran, kita buat gambar jam. Dia kata ikut arah jam. Sekarang jam menunjukkan pukul 6. Ikut arah jam, dia akan pusing ke sana ke pukul 9. Jadi berapa kotak kita nak kira ni? Ada 1, 2, 3, 4. Sini ada 1, 2, 3, 4. 4. Jadi kita gerakkanlah 4 kotak, 4 kotak. 4 kotak lagi, 4 kotak. Sampai dekat sini, sampailah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Jadi apa jawapan kita? Oh, tadi saya lupa nak tulis koordinat kat sini kan? 6, 3. 6, 3. Kemudian dia pergi kepada negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Selesai jawapan kita. Sambung lagi, masih lagi soalan Terengganu. Pada darjah 8.2 di bawah menunjukkan dua buah pentagon PQRST dan EFGHT dilukis pada satu sata kertas. PQRST ialah imej. PQRST, okey, yang besar ni ialah imej. Bagi EFGHT, memang ada dua pun. So, ini ialah objeknya. Dua je. Dua je. Nanti kita carilah yang saya kata kalau objek ni yang pertama. Imej yang dia bagi tahu tu sebenarnya yang ketiga. Mana yang kedua? Kedua kali ni dia tak bagi tahu kat mana. Jadi kita kena teka-teka dekat mana yang kedua ada. Nyatakan gabungan transformasi
WV. Okey, apa tips nak teka yang kedua? Tips teka yang kedua. Untuk tips teka yang kedua, yang pertama tipsnya ialah pastikan yang kedua dan yang ketiga orientasinya sama. Tengok ni, orientasinya tak sama. Apa maksud orientasi? Ini, ni macam bergaduh je ni. Kenapa ni? Ni dia punya ni kat sini. Ini kat depan. Muka dia ke depan. Ini muka dia ke belakang. Tak sama. Apa kita nak buat? Mestilah muka dia ke sini juga. Macam mana muka dia macam ni juga? Okey. Tipsnya ialah orientasi sama. Yang kedua, sebolehnya kalau lebih senang kalau yang kedua tu, tips teka yang kedua tu dia berada dalam yang ketiga. Tak payahlah letak dia kat luar ni. Boleh. Tapi nanti macam awak berkeliru. So guna tips ni. Yang kedua, lukis nombor 2 dalam 3. Okey, nombor 2 dalam 3. Alright, 2 tips tu. Dan biasanya kita akan buat yang ketiga tu ataupun tips tambahan lah. Yang pertama dan yang kedua itu sama saiz. Samalah kecilnya. Lepas tu barulah dia membesar dengan jayanya. Okey. Dan biasanya kita letak dekat bucu-bucu macam tu ke macam mana, tengoklah. Kita tengok kesesuaian. Banyak buat praktis dan awak boleh nampak. Okey, tengok kat sini. Kita nak jadi orientasinya sama. Ni dia mengajuk ni. Muka dia kat belakang. Ini muka dia depan yang besar. Muka dia ke belakang. So, kita pantulkan dia. Jadi macam ni. Kita pantulkan dia. Pantulkan dia. Jadi, kita dapatlah. So, yang pertama. Ini nombor 1. Kita dah jumpa nombor 2 dekat sini. Jadi, nombor 2 ini kita ada garis pantulan tengah-tengah ni. Apa nama dia? X sama dengan 5. Dekat sini nombor 5. So, dia bermotong pada X sama dengan 5. Jadi, dia punya ni apa huruf dia? WV. So, V kita ialah pantulan pada garis X sama dengan 5. Selesai. Kemudian kita nak cari W. W kita dengan jelasnya nampak dia semakin membesar dengan jayanya. So kita tulislah pembesaran. Pembesaran. Faktor skala. Faktor skalanya berapa? K sama dengan image per dengan objek. Image ni kita dah tulis awal-awal image-nya. Berapa dia punya kotak dia? 1, 2. 2. Per dengan objek 1. So, 2 bahagi 1 dapat 2. Faktor skala 2 berpusat di... dekat mana pusat dia? Jadi, sebenarnya kita memang jumpa soalan yang agak-agak senang. So, mana yang titik tidak bergerak? Inilah titik tidak bergerak. Tapi kalau confuse, sebenarnya mana nak cari pusat pembesaran? Awak sambungkan mana-mana titik yang sepadan. Macam S, dia sepadan dengan G, betul? Awak panjangkan sahaja lagi. Akan bertemu pada satu titik dekat sini, P. Akan bertemu. Pusat yang bertemu itulah dia punya pusat pembesaran. Pembesaran faktor skala 2 berpusat di P. Okey, selesai. Okey, tengok apa lagi soalan. Nombor 3. Tentukan sama ada rajah 8.3 merupakan suatu tesselasi atau bukan. Berikan justifikasi. Justifikasi tu dia nak bagi sebab. Okey, apa isu tesselasi? Tesselasi ni tajuk baru dalam KSSM. Apa syarat untuk dia diisytihar? Diisytihar sebagai tesselasi. Tesselasi ni dia mestilah bentuk yang berulang. Bentuk dia berulang-ulang tanpa ruangan kosong.
Ni berulang lah ni. Tengok semua bentuk ini dia berulang. Okey. Jadi dia tanya adakah ianya ialah satu tesselasi? So jawab kita ialah ya. Ianya ialah satu tesselasi. Kemudian dia tanya berikan justifikasi. Jawablah. Ya, ianya tesselasi kerana corak yang berulang tanpa ruang kosong atau pertindihan. Boleh? Okey, nyatakan dalam bentuk ayat. Ya, ianya tesselasi. Kenapa? Kerana corak yang berulang tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okey, untuk soalan last kita tengok untuk soalan Melaka. Raja Lama menunjukkan 3 buah sisi 4 AB dan C dan 3 titik PQR pada satu satah kertas. Nyatakan satu ciri yang menunjukkan sisi 4A dan B adalah kongruen. A dan B adalah kongruen. Jadi, kalau kongruen tu apa? Sebenarnya dalam bahasa matematik je. Kongruen tu ialah dia sama saiz ataupun sama bentuk. Kita macam tu je. Sama saiz. Dia kata nyatakan satu ciri yang menunjukkan sisi 4AB, A dan B ialah kongruen. Sama saiz. Tulis saja sama saiz. Satu markah je kan? Sama saiz dan sama bentuk pun boleh. Sama saiz, sama bentuk. Titik P ialah imej bagi Q di bawah satu penjelmaan. P ialah imej. P ialah imej bagi Q. So, ini ialah objek di bawah satu penjelmaan. Nyatakan koordinat imej bagi titik K, bagi titik R di bawah penjelmaan yang sama. So, kalau tengok kat sini, apakah dia punya penjelmaan dia daripada objek ke imej? So, kita tengok kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bahagi 2 dapat 3. Jadi, sebenarnya ini ialah pantulan. 1, 2, 3. So, dekat sini. Dia ada garis pantulan di sini. Okey, garis pantulan. Jadi, dia tanya R ni pada penjelmaan yang sama, dia ke mana? Dia pantul lah. Dia pantul pergi dekat paksi pantulan dia 1, 2, 3, 4. So, dia pantul 4. 1, 2, 3, 4. So, sini ialah R prime dia sebenarnya. 4, 6. Dia tanya koordinat dia kan? So, kita jawablah 4, 6. Macam biasa sila tulis di ruangan jawapan. Ni saya nak senang nampak, saya buat kat sini. Okey, sisi 4C ialah imej bagi A di bawah gabungan penjelmaan NM. C imej bagi A. C ialah imej bagi A. So, A ialah objek. So, saya dah bagi tahu objek tu yang pertama. Maknanya imej tu ialah yang ketiga. Yang tak disebut ialah kedua. Jadi, tengok kat sini. Antara imej dan juga objek yang pertama dengan yang kedua. Nampaknya ianya adalah pantulan. Jadi, kita cari mana dia punya paksi pantulan. Kita kira berapa kotak ni ada. 1, 2, 3, 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 1, 2. Ambil satu lagi kotak. 1, 2, 3, 4 bahagi 2, 1, 2 sini. So, ini ialah garis pantulan dia. Pantulan garis ni nama apa? Y 6. So, Y sama dengan 6. So, MNN sama dengan pantulan pada garis Y sama dengan 6. Okey, selesai. M pula. Daripada 2 nak ke 3. Tengok macam orientasi tak sama lah. Tapi kita tahu dia punya saiznya dah berbeza. Jadi, ini ialah pembesaran. Pembesaran faktor skala. Faktor skala berapa? Okey, kita sambungkan. Ni yang apa kata?
bucu yang sama. Ni, betul? Okey, ambil pembaris dan sambung. Baris, sambung. Okey, kemudian lagi yang ini sama dengan ni. Betul? Ambil pembaris dan sambung. Okey, kita dapati dia telah pun bersilang pada satu titik. Titik ini ialah titik pembesaran dia. Kalau nak sambung lebih lagi, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Apa lagi yang sama? Ini sama dengan atas ni. Nak sambung pun boleh. Sini, sambung dengan sini. Dia tetap akan bersilang pada satu tempat. Sama Okey, so dekat mana apa dia punya pusat dia kat situ? Oh, saya cari pusat dulu. Pun boleh lah. Sini ialah 5, 3. Faktor skala kejap. Berpusat di 5, 3. Kalau tengok dekat sini, dia punya garis persilangan dekat tengah-tengah. Okey, jadi dia punya faktor skala dia akan jadi negatif. Kita cari K sama dengan image per dengan objek. So, image-nya berapa ni? Okey, tengok yang pendek. Dia ada pendek, panjang. Pendek, panjang. So, image-nya kita ada, kita kira lah. Ada 1, 2, 3, 4. 4 bahagi dengan objek 1, 2. 4 bahagi 2, so dapat 2. So, pembesaran faktor skala negatif 2. Berpusat di 5, 3. Complete. So, ingat kalau dia punya garis pusat di tengah-tengah daripada objek dengan image, faktor skalanya ialah negatif. Okey, saya rasa sampai di situ sahaja. Boleh tengok lagi contoh-contoh untuk soalan yang lain. Okey, banyakkan buat latihan dan awak akan nampak pattern-pattern dia. Okey, terima kasih.